Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersua dalam channel Cikgu Jumrah. Okey, baik, jadi hari ini apa informasi yang ingin Cikgu Jumrah kongsikan ya? Okey, baik. Kalau nak tahu sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terkini dari channel Cikgu Jumrah. Okey, baik. Terima kasih. Baik, jadi hari ini Cikgu Jumrah ingin berkongsi berkenaan dengan kerisauan ibu bapa dan juga pandangan guru dan juga murid tentang pemansuhan UPSR. Apa kata anda? Jadi, melalui pandangan daripada cikgu-cikgu dan juga pandangan daripada ibu bapa sendiri berkenaan dengan pemansuhan UPSR ini, apakah pandangan anda? Jadi di sini Cikgu Jumrah ingin kongsikan berkenaan dengan pemansuhan UPSR. Okey. Adakah dia bagus? Adakah dia langkah yang bijak? Ataupun langkah yang kurang bijak? Okey, semua nantikan jawapannya di hujung siaran ini. Okey, ini adalah merupakan pandangan saya berkenaan dengan pemansuhan UPSR. Okey, baik. Jadi, dalam hal ini, dalam pemansuhan UPSR ini sebenarnya kita ada 3 pihak yang terlibat, iaitu guru, ibu bapa dan juga murid. Okey, baik. Jadi 3 anggota ini merupakan orang yang terkesan, sama ada kita guru, ibu bapa dan juga murid itu sendiri. Okey, baik. Jadi untuk konteks guru saya akan terangkan kemudian. Okey, baik. Dan saya akan kupas terlebih dahulu berkenaan dengan ibu bapa dan juga murid terlebih dahulu. Ini kerana yang seperti mana yang kita sedia maklum, sebenarnya kerisauan yang paling utama adalah ibu bapa. Bagaimana dengan guru yang juga merupakan ibu bapa? Ya, mereka akan jadi double risau. Okey, baik. Jadi kita lihat beberapa perkara-perkara yang terlibat di antara 3 golongan ini. Okey, kita pergi ibu bapa dulu. Ibu bapa pastinya akan risau dengan hala tuju anak-anak mereka. Okey, dan mereka sebagai seorang ibu bapa akan cuba cari alternatif untuk membantu anak-anak mereka menguasai pembelajaran. Dan juga yang paling mereka risaukan adalah sebenarnya apakah jenis pentaksiran jika UPSR dah tak dijalankan. Okey, jadi sekarang ni saya di sini hadir untuk membantu ibu bapa khususnya dalam memberi satu penjelasan berkenaan dengan pentaksiran ataupun penilaian yang dijalankan sekiranya UPSR tidak dijalankan. Dan memang tak dijalankan dah pun mulai 2021. Sebenarnya tahun lepas pun dah tak ada dah kan. Cuma tahun ini dah diumumkan secara rasminya dimansuhkan sepenuhnya. Okey, jadi sebagai ibu bapa, peranan ibu bapa di sini saya akan kupas juga dengan lebih lanjut. Kita pergi satu persatu. Okey, baik, bagaimana dengan murid? Apakah yang berlaku? Apakah impak kepada murid? Okey, murid macam biasa, murid akan menjalankan sahaja, ikut sahaja. Jika ada peperiksaan, mereka akan buat. Jika ada penilaian, pentaksiran, mereka akan jalankan juga. Tetapi di sini yang paling ketara adalah penguasaan mereka. Penguasaan murid dalam konteks kognitif, emosi dan juga sosial. Di sini mereka perlu tahu hala tuju mereka. Bagaimana dengan guru? Ya, kami di pihak guru sendiri merupakan anggota pelaksana dalam menerima satu bentuk kaedah kurikulum yang digunapakai kepada murid dan juga khususnya pada sistem pendidikan kita. Jadi sebagai seorang guru juga kita perlu memikirkan pendekatan apa yang sesuai untuk murid-murid. Dan di sini sudah pastinya emosi,
dan juga motivasi guru akan terganggu. Baik, kalau semua tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, sebelum ini sebenarnya, sebelum UPSR, kita memang dah sedia maklum, banyak lagi sebenarnya program-program ataupun kurikulum pendidikan kita yang dah dimansuhkan ataupun tidak diguna pakai dah. Okey, contohnya PPSMI, kan? PPSMI digantikan dengan DLP. DLP masih lagi dijalankan sehingga sekarang. Cuma mungkin pada ketika itu belum ada sosial media yang sangat meluas. Jadi perkara ini, luahan guru-guru, luahan ibu bapa, luahan murid itu tidak boleh disalurkan dengan cepat berbanding sekarang. Jadi sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa sekalian ingin tahu, kita punya kurikulum ataupun sistem pendidikan kita sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antaranya adalah politik dan juga keperluan semasa ataupun keadaan semasa. Misalnya sekarang kan pandemik COVID-19 telah mempengaruhi sistem pendidikan kita. Seperti yang saya janjikan tadi, saya ingin jelaskan kepada ibu bapa pentaksiran-pentaksiran yang dijalankan setelah UPSR dimansuhkan. Ibu bapa sekalian, jangan risau, jangan gundah, jangan gulana. Okey, baik, kami sebagai seorang guru akan menjalankan dan memikul tanggungjawab ini. Kita telah menjalankan satu pentaksiran yang itu kita panggil PBS. PBS. P, pentaksiran. B, berasaskan sekolah. S. Okey. Jadi dalam pentaksiran berasaskan sekolah ni, kita ada beberapa elemen yang dinilai, beberapa elemen yang ditaksir. Okey, yang ditaksir oleh guru kepada murid. Okey, yang pertama kita ada elemen iaitu PBD, pentaksiran bilik darjah. Okey, yang kedua pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum, dan PPSI iaitu pentaksiran psikometri. Okey, baik. Jadi apa dia? PBD, PAJSK, PPSI. Apa dia? 3 elemen PBS ini yang diguna pakai untuk menilai murid-murid. Okey, apa dia? Kita pergi satu persatu. PBD. Kita pergi ke PBD. Apa dia tadi PBD? Ya, pentaksiran bilik darjah. Okey, pentaksiran ini, okey, seperti sedia maklum ibu bapa sekalian, nama pun pentaksiran ataupun kita panggil taksir. Kita nak nilai. Okey, jadi pentaksiran PBD ini apa yang dinilai? Ya, dinilai sepanjang tahun. Pentaksiran bilik darjah ini bermakna semua aktiviti murid, semua penilaian murid, semua sahsiah murid, semua perilaku murid dinilai sepanjang tahun dan dia tidak terikat dengan konsep peperiksaan. Okey, dia tidak terikat dengan konsep peperiksaan, tidak terikat dengan sistem peperiksaan. Maknanya guru di dalam kelas menilai murid di dalam kelas. Itulah PBD. Okey, jadi apakah contoh-contoh instrumen yang diguna pakai oleh guru untuk menilai anak-anak kita? Okey, yang pertama, kita ada banyak sebenarnya. Saya bagi contoh di sini, kuis, pemerhatian guru, okey, lisan, projek dan sebagainya. Okey, so itu adalah beberapa contoh instrumen yang digunakan oleh guru untuk menilai anak-anak anda dalam elemen PBD, pentaksiran bilik darjah. Okey, di mana guru-guru akan memberi satu penilaian yang berbentuk tahap penguasaan. Tahap penguasaan. Dia ada 6 tahap penguasaan. TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 dan TP6. Semakin besar TP itu bermakna semakin cemerlang anak-anak anda. Okey, jadi ibu bapa sekalian perlu risau jika anak-anak anda mendapat TP1. Okey, jadi di situ
ibu bapa perlu membantu anak-anak dalam meningkatkan TP mereka. Jangan kata anak-anak dapat TP 6 itu ibu bapa tak payah risau. Kena risau juga. Okey, sebab pencapaian tertinggi TP ataupun tahap penguasaan 6 itu perlu guru-guru bukan senang lenang ataupun sewenang-wenangnya memberi satu TP yang tertinggi. Dia mesti ada evidence ataupun bukti bagaimana anak-anak cikgu, anak-anak puan-puan, anak-anak ibu bapa sekalian mendapat markah TP 6 tadi. Okey, baik. Jadi itu PBD. Kita pergi kepada PAJSK. Okey. Baik, jadi dalam PAJSK, elemen yang kedua iaitu elemen PAJSK. Apa itu PAJSK tadi? Ya, penilaian, pentaksiran, aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Okay, baik. Jadi, apa yang dinilai? Ya, sudah semestinya penglibatan anak-anak anda, anak-anak ibu bapa sekalian dalam sukan dan juga co-curriculum. Okey, dalam PAJSK ini kita ada beberapa aktiviti yang dinilai seperti unit beruniform anak-anak, kelab persatuan, permainan dan juga SEGA. Okey, semua dalam itu ada terkandung dalam PAJSK. Okey, walaupun bagaimanapun SEGA dia ada sijil lain, tapi itu pun di dalam sistem PAJSK juga. Okey. Tapi untuk sekitar tahun 2020 sehinggalah 2021 sekarang, aktiviti ataupun pentaksiran PAJSK ini agak mencabar. Kenapa mencabar? Ya, sebab pandemik yang berlaku di negara kita telah memberi satu impak yang besar kepada murid untuk memperolehi markah aktiviti ataupun markah pentaksiran PAJSK ini. Okey, akan ada dinilai tapi kebanyakannya secara online. Apa itu online? Ya, dalam talian. Jadi di sini peranan ibu bapa penting. Ambil peluang jika guru-guru menyebarkan maklumat tentang pertandingan-pertandingan online yang diminta anak-anak anda untuk mengikuti pertandingan itu. Kerana apa? Di sinilah markah akan diberikan. Ya, kita faham seperti yang saya nyatakan tadi. Ya, pentaksiran ini berubah. Beberapa faktornya adalah faktor semasa, keadaan semasa. Okey, baik. Jadi kita dah pergi kepada elemen yang kedua. Sekarang saya nak sebutkan berkenaan dengan elemen yang ketiga iaitu pentaksiran psikometrik. Okey, PPSI. Murid akan diuji dari aspek daya fikir. 3 benda akan diuji ya. Daya fikir mereka, kecenderungan emosi dan juga kemahiran sosial. Okey, baik. Jadi di sini akan ada satu ujian yang perlu anak-anak anda, anak-anak ibu bapa sekalian mengikutinya untuk menilai, ditaksir 3 konsep ataupun 3 elemen yang saya sebutkan tadi. Okey, baik. Jadi sebenarnya 3 elemen dalam pentaksiran berasaskan sekolah ini iaitu PBD, PAJSK dan PPSI ini adalah mengukur tahap kecemerlangan anak ibu bapa sekalian. Jadi di sini apakah peranan ibu bapa? Ya, baiklah, saya ingin kongsikan peranan ibu bapa yang sangat penting dalam membantu murid-murid meningkatkan penilaian ataupun prestasi anak-anak anda. Ialah yang pertama, kita perlulah melengkapkan, ingat, melengkapkan persediaan anak-anak dari sudut fizikal, emosi dan motivasi mereka. Ya, kita tahu perubahan ini telah mengganggu emosi mereka. Jadi sebagai ibu bapa perlu lengkapkan, sediakan keperluan-keperluan yang boleh membantu murid-murid ataupun anak-anak anda sesuai dan berada dalam pembelajaran yang kondusif. Okey, berikan mereka motivasi untuk terus, bukan kata tak boleh belajar dah, tak payah belajar dah, UPSR tak ada. Tak, tetapi lebih perlu peka dan lebih berusaha berbanding sebelum ini. Yang kedua, bantu sekolah.
ibu bapa sekalian, bantulah sekolah dalam meningkatkan prasarana ataupun menyumbangkan kemahiran yang ibu bapa miliki untuk menjayakan program sarana ibu bapa itu sendiri. Okey, baik. Jadi yang ketiga adalah bantu guru. Kalau kita dah boleh bantu sekolah, seterusnya kita boleh bantu guru, di mana ibu bapa sekalian bermasyarakatlah. Saya suka menggunakan perkataan bermasyarakat. Bermasyarakatlah dengan guru. Untuk apa? Untuk anak-anak kita juga. Kita nyatakan apa kekangan kita dan kita nyatakan apa yang kita boleh bantu. Itu ibu bapa yang terbaik. Baik, apa pula peranan murid-murid? Okey. Apa pula peranan murid dalam suasana UPSR dah dimasukkan ini? Ya, murid-murid sekalian, tingkatkan keupayaan anda, tingkatkan usaha anda dari sebelum ini. Okey, kerana apa? Kerana penilaian yang dinilai adalah berdasarkan kepada usaha, keupayaan dan juga potensi anak-anak semua. Okey, jadi selain daripada meningkatkan keupayaan dan usaha, anak-anak sekalian ataupun anak murid sekalian perlulah aktifkan diri, tonjolkan diri dan rebut peluang, bukan tunggu peluang. Okey, rebut peluang, jangan tunggu peluang. Kena rebut. Okey, tunjukkan nilai yang baik, tunjukkan sahsia yang baik, sentiasa membantu rakan, sentiasa membantu guru. Okey, dan juga dalam masa yang sama kita belajar lebih lagi, usaha lebih lagi. Baik, dan seterusnya kita perlu tingkatkan, anak-anak sekalian perlu tingkatkan kemahiran sosial. Kemahiran sosial itu apa? Ya, kemahiran bermasyarakat. Bukan kemahiran bersosial di alam maya, tetapi kemahiran bersosial di dunia realiti. Bermasyarakat dengan guru, bersopan santun dengan kawan-kawan, menunjukkan budi pekerti dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Dan juga yang paling utama, berani. Buang perasaan malu, buang perasaan tak yakin. Beranikan diri untuk merebut peluang tadi. Okey, sebab peluang tidak datang bergolek, ya. Baik, jadi rasanya itu sahaja perkongsian. Jadi itu sahaja perkongsian Cikgu Jumra pada kali ini. Jika ada sebarang pertanyaan, jika ada sebarang komen, boleh tinggalkan di ruangan komen yang disediakan kat bawah ni. Okey, so itu sahaja. Diharap perkongsian kali ini berguna. Jadi jangan lupa sebelum saya tinggalkan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan juga share video ini untuk membantu ibu-ibu bapa yang lain memberi pemahaman terhadap pemansuhan UPSR. Jadi kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Bye bye.